Terima kasih Tuan Sri Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucap terima kasih kerana diberikan juga peluang untuk membahaskan belanjawan negara bagi tahun 2012. Mungkin dengan saya memulakan suatu ayat yang dibaca oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dalam mukadimah ucapan beliau. Itu ayat daripada surah Quraisy, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang bermaksud kebiasaan orang-orang Quraisy bermusafir, berdagang pada musim dingin dan panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yakni Kaabah, yang telah memberikan makanan untuk menghilangkan kelaparan dan mengamankan dari rasa ketakutan. Saya dapat mungkin menyelami mengapa Yang Berhormat Menteri memilih ayat ini, dan saya melangsungkan sebagai perkongsian kita pada hari ini, di mana kalau kita mengkaji tafsir yang diberikan oleh ulama muktabar tentang definisi ataupun makna ayat ini, sudah tentu ia memberikan dan menggambarkan tentang falsafah kekayaan dan usaha gigih yang ditunjukkan oleh bangsa Quraisy ini sebagai bangsa yang menjadi teras kepada kekuatan bangsa Arab itu, bangsa yang paling mulia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ditakdirkan menjadi Rasulullah, menjadi Nabi akhir zaman daripada bangsa ini, bangsa yang dianggap punya kekuatan, identiti dan integriti untuk mengambil tanggungjawab Islam dan memikul amanah besar dan menjadi Nabi akhir zaman sebagai rahmatan lil alamin, sebagai memberikan kesejahteraan kepada semua manusia. Tuan Sri Yang Bertua, matlamat dan falsafah kepada ayat ini adalah untuk kepentingan dan pendapatan ataupun kekayaan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menerusi usaha gigih kaum Quraisy ini adalah untuk mereka dapat mengongsikan ataupun distribute kekayaan itu sebagai perkongsian yang adil, yang bersesuaian dengan satu ayat yang lain yang Allah menyatakan tentang konsep al-adlu al-ihsan, iaitu konsep keadilan dan ihsan yang menjadi teras juga kepada kekuatan ummah ataupun Islam itu sendiri dalam mengagihkan kekayaan, hatta dalam bentuk sebuah negara pun itulah yang menjadi tunggak dan kekuatan kepada mana-mana ekonomi, khususnya dalam belanjawan yang sedang kita bincang ini, di mana saya mendapati dan mentelaah tentang memberikan, mengagihkan supaya manusia tidak lapar, dan di akhir ayat itu memperingatkan supaya ia juga menghilangkan, mengamankan dari rasa ketakutan. Bermakna konsepnya mestilah agihan ekonomi itu di luar daripada suatu dendam kesumat ataupun dendam politik yang boleh memberikan ketakutan ataupun ugutan kepada mana-mana negeri ataupun mana-mana individu yang menjadi tanggungjawab kerajaan, khususnya dalam kita membincangkan bajet tahun 2012 ini. Tuan Sri Yang Bertua, saya mungkin bermula dengan meminta beberapa penjelasan kepada pihak Kementerian Keuangan yang saya rasa pada waktu ekonomi dunia dijangka mengucup dengan perkembangan di Amerika dan Eropah, yang kita lihat unjuran daripada Amerika sendiri yang hari ini presidennya Barack Hussein Obama juga menghadapi krisis dan kemelut daripada jatuhnya atau runtuhnya ekonomi Amerika, dan negara EU juga pada hari ini juga sedang membincangkan unjuran-unjuran yang munasabah
untuk mereka menghadapi masa depan ekonomi di Eropah. Dan pada waktu ekonomi dunia dijangka mengucup dengan perkembangan di Amerika dan Eropah ini, agak mustahil bagi saya dan rakan-rakan dalam Pakatan Rakyat bagaimana negara akan mencapai kadar pertumbuhan 6% seperti mana yang disebut dalam bajet baru-baru ini. Jika ekonomi dunia dijangka hanya akan berkembang pada 4%, bolehkah ekonomi negara di mana 75% ekspor kita adalah kepada negara yang sedang berhadapan dengan krisis itu mampu meningkatkan ia menjadi lebih tinggi? Kita memahami bahawa kita dalam sektor ekspor kita banyak bergantung kepada negara Amerika dan EU. Jadi dengan kadar mereka yang sendiri mengunjurkan perkembangan pada 4%, boleh atau tidak? Atau dengan nafas yang lain saya mengatakan, adakah ia menjadi satu yang realistik yang boleh capai dalam kita mengunjurkan seperti mana yang disebut oleh PM baru-baru ini. Dan bagi kami, setelah mengkaji tentang unjuran itu, ia salah satu daripada unsur yang tidak realistik dalam belanjawan ini. Bertolak dari unjuran itu, saya rasa dengan menjadikan belanjawan ini tidak peka dengan langkah-langkah strategik negara bagi menghadapi krisis yang akan berlaku, maka dalam hal inilah kita melihat bahawa perbincangan harus menjadi lebih realistik dan tidak mengapalah, Tuan Sri Pertua, walau apapun hujah dan apapun pandangan rakan-rakan di pihak Barisan Nasional, saya rasa dalam perbahasan titah diraja yang lalu, di awal kita membahaskan tentang titah Seri Paduka Baginda Yang Bertuan Agong, di tangan ahli parlimen termasuk rakan-rakan kita di sebelah sana yang berbahas memegang dokumen buku jingga. Apapun hujah, apapun alasannya, maka buku jingga itu telah menjadi satu dokumen penting yang diperbahaskan. Alhamdulillah, bila kita pula hari ini membawa belanjawan Pakatan Rakyat juga, yang kebetulan juga warna jingga ini, ianya juga menjadi satu topik perbahasan yang mau tidak mau, sama dari segi angkanya, dari segi falsafahnya, boleh capainya, kita berbahas. Dan ini bagi saya suatu perkembangan yang sihat dalam sebuah negara yang kita telah hampir sebenarnya, kalau kita lebih cepat mendidik dan memberikan knowledge politik, ini yang mungkin selalu disebut oleh rakan saya yang berhormat Temeloh, ya, dalam buku beliau, dan beliau sendiri seorang yang sangat proaktif dalam mengunjurkan pemikiran baru. Saya rasa kita telah sampai dan boleh sampai dengan cepat pada sebuah negara yang mendidik rakyat kepada memilih sistem dua parti. Kalau tak ada BN, Pakatan Rakyat. Kalau nak pilih Pakatan Rakyat, tinggalkan BN. Begitulah di sebaliknya, kalau kita merasakan kita boleh mendidik rakyat ke arah sistem dua parti ini. Jadi kalau di tangan kita ada bajet Pakatan Rakyat, yang juga kita mampu melahirkan satu golongan ekonomis kita yang berjaya melahirkan dokumen ini, sebagaimana yang dulu kita melahirkan buku jingga kita. Jadi apa salahnya rakyat boleh bincang, boleh debat, boleh bahas, dan mungkin kita berbahas di sini atas kapasiti kami di sini Pakatan Rakyat, di sana BN, tapi bagi saya di luar sana, saya yakin dan percaya dokumen ini akan terus diwacanakan. Nanti ada universiti kita, ada kumpulan-kumpulan NGO, ada anak-anak muda kita yang mungkin menulis tesis mereka, yang akan membahaskan dan mengambil kira dokumen-dokumen yang kita lahirkan untuk terus mendidik rakyat. Tuan Sri Bertua, insyaAllah minggu depan saya nak beritahu bahawa PAS akan terbit satu lagi dokumen penting, iaitulah dokumen negara berkebajikan, di mana kita akan lahirkan dokumen ini, dan ianya juga akan boleh dibaca, ditelaah, di mana kita meletakkan apa yang terdapat dalam buku jingga itu dan semuanya dalam kerangka, dan PAS boleh kemukakan pandangan ataupun world view-nya terhadap apa yang kita tawarkan, bukan sekadar kebaikannya kepada kita, tapi kita boleh tawarkan dalam dokumen-dokumen penting ini apa yang boleh kita berikan khidmat bakti kita kepada masyarakat,
kepada rakyat tanpa mengira agama dan kaum, dan juga pada negara, yang saya rasa juga dokumen ini besok akan diwacanakan dalam persada politik tanah air kita. Oleh itu, boleh? Ya. Untuk. Terima kasih Kubang Krian. Saya tanya pandangan Kubang Krian. Kawan-kawan kita banyak bagi reaksi berkenaan dengan belanjawan ni, dan sebahagian besar ni kata tak ada apa-apa yang istimewa dengan belanjawan yang dibentangkan oleh Perdana Menteri itu. Maknanya dah 50 kali lebih belanjawan dibentang dan Dewan, dan perkara yang sama. Macam seolah-olah belanjawan ni cuma setakat nak memenuhi jadual yang sepatutnya dibuat oleh satu pemerintah, terutama kata BN sekarang jadi pemerintah, jadi terpaksa buat setiap tahun benda yang sama, formula yang sama, lebih kurang yang sama, unjuran yang sama. Lepas tu kalau tak cukup bawa belanjawan tambahan. Jadi tak ada apa-apa yang istimewa. Cuma baru ni beri secara langsung begitu je, ibarat macam tak payah ada belanjawan pun tak apa, bagi keputusan bagi 300, 500 lebih kurang macam tu. Ini reaksi yang diberi, dan ramai juga mengatakan seolah-olah macam dah tak ada sesuatu yang istimewa lagi lah nak ditawarkan kepada rakyat dalam bentuk keputusan besar kerajaan. Sebab perkara yang besar sepatutnya ditumpukan kepada formula untuk menangani masalah sekarang ni, masalah terkini. Masalah apa? Masalah harga barang meningkat, harga perkhidmatan meningkat, masalah kekurangan penawaran ataupun perbuatan penghasilan makanan. Ini masalah tradisi yang tak pernah ada. Dan saya rasa mungkin Kubang Krian bersetuju dengan saya. Kita tak pernah dengar sepatah pun cadangan dalam belanjawan ini kerajaan mengemukakan kaedah untuk menutup kebocoran, keterisan, terutama keterisan akibat wang negara dibawa keluar negara, yang mengakibatkan kita menjadi kata tidak kompetitif. Terima kasih. Terima kasih rakan saya daripada Indra Mahkota yang memberikan pandangannya. Maka dengan sebab itulah Tan Sri, kita datang dengan dokumen ini, dengan belanjawan Pakatan Rakyat dan juga dengan dokumen negara berkebajikan ini, supaya ianya boleh menjadi satu comparison yang kita rasakan boleh melahirkan perbandingan yang sihat. Kita tak nak yang status quo. Kalau kita yang disebut oleh Indra Mahkota tadi hanya duduk dalam mindset lama, kita hanya duduk kepada tahap lama, nanti kita tidak boleh bersaing. Ini pemikiran yang bahaya. Sebab itu kita datang dengan alternatif. Rakyat boleh pilih. Beri peluang rakyat tengok. Beri peluang cendekiawan kita berfikir tentang dokumen-dokumen ini. Dan saya betul, saya nak bagi contoh. Saya tak tahulah Tan Sri pakai BlackBerry atau tidak, ya. Tapi hari ini BlackBerry menguasai apa yang dikatakan smartphone. Dulu tak ada orang boleh lawan Nokia. Tak boleh lawan Nokia. Nokia menguasai pasaran dunia. Tapi dalam mereka melangsungkan dan bersaing dalam dunia handphone dan smartphone ini, kajian tahun lepas Nokia ketinggalan jauh. Kerana apa? Dia tersilap. Kerana dia tidak baca tentang resipi ataupun dia tak baca apa yang dikatakan minat anak muda terhadap smartphone. Jadi Nokia hari ini tinggal sekadar handphone saja. Tapi BlackBerry, Samsung hari ini dan Apple telah menguasai pasaran dunia. Itu contoh. Kalau syarikat sebesar Nokia pun, kalau dia tidak dedahkan diri dia, kalau dia tidak menjadikan dan memandang dunia ini dalam skala yang besar, kita akan ketinggalan dalam persaingan ini. Jadi tugas Pakatan Rakyat pada hari ini tampil dalam parlimen ini, kemukakan alternatif. Rembau bahas tadi, ledang bahas, bagus, bukan tak bagus. Kritik itu tak mengapa, kita pun kritik juga. Tapi saya lihat yang lebih penting adalah masyarakat di luar sana mula melihat bahawa kita semakin serius, kita semakin hampir ke tengah. Ada satu buku Tan Sri Petua, orang Indonesia tulis hari ini, masa depan ada di tengah. Jadi siapa yang hari ini bergerak ke tengah, center stage role ataupun center stage leadership itu akan kita lihat mengambil tempat pada masa yang akan datang. Jadi apapun peranan Pakatan Rakyat pada hari ini adalah untuk tampil memberikan
pemikiran alternatif, bajet alternatif supaya kita dilihat memberikan sumbangan kita kepada rakyat dan negara kita sendiri. Oleh itu, Tuan Sri Pertua, sebagai mungkin mengimbau sedikit, baru-baru ini dalam ucapan penting yang amat berhormat Perdana Menteri pada malam 16 September, malam yang bersejarah, Hari Malaysia, hari rakan-rakan kita daripada Sabah Sarawak menyertai Malaysia. Saya rasa saya gunakan bahasa yang tepat, ya. Rakan-rakan Sabah Sarawak menyertai Malaysia. Dalam memberikan ucapan pada malam itu, PM memberikan suatu ucapan penting, hapuskan ISA, dan dia nak kaji semua akta-akta yang bersifat Ukrainian. Okey, bagus. Itu satu yang dah lama kita tunggu. Peranan kami sama ada hari ini, sesi ini, peranan rakan-rakan yang lain dulu, dalam era yang lain dulu, bercakap dengan konsisten tentang undang-undang ini, akhirnya kita mencapai satu kejayaan. Walaupun kawan-kawan kata, rakan-rakan kata, bukan kerana kamu, ini inspirasi PM dan seumpama, ini idea transformasi PM. Tapi saya rasa tidaklah begitu, Tan Sri. Takkanlah pada malam 14, 15 hari bulan PM tidur bermimpi, besok 16 hari bulan terus nak masuk ISA. Saya rasa tidak begitu. Kita juga belajar apa yang dikatakan the law of cause and effect, ya. Ada sebab musabab untuk kita berkata begitu. Kalau kita reflect balik dengan jujur, Hansard Parlimen, ucapan yang penting tentang akta-akta ini semua, kita konsisten bahawa konsep tahan tanpa bicara ini adalah satu konsep yang tidak mungkin kita boleh terima dalam dunia yang bertamadun. Minta penjelasan. Sikit saya bagi sikit. Saya rasa apa yang penting adalah kerana kita konsistenlah. Kerana kita mendidik masyarakat tentang ketidaktamadunan akta inilah yang akhirnya kita dapat hasil kita pada hari ini. Sebelum saya bagi, sekejap saya bagi. Saya nak ungkap balik tentang suatu peristiwa sebagai contoh yang berlaku pada 23 Ogos 1833. Parliament passes the Emancipation Act, the abolition of slavery. Ini berlaku dalam Parlimen, House of Commons, ya, di mana pada waktu itu seorang anak muda, 23 years old, MP William Gladstone, yang walaupun bapa dia punya satu ladang yang memang menggunakan hamba abdi, tapi dia tampil dalam Parlimen untuk menentang bapa dia sendiri. Dan yang bersejarahnya adalah 23 Ogos 1833, the House of Commons passes the Emancipation Act. Kalau kita baca keseluruhan artikel ini, Tan Sri, ini ada dianggap apa yang dikatakan the days that change the world. Suatu peristiwa penting dalam House of Commons yang mengubah dunia. Yang kita rasakan bahawa perbahasan itu tidak berlangsung hanya satu hari, satu minggu, tetapi puluhan tahun. Ahli Parlimen di Britain, House of Commons, dengan mereka mengadakan perbahasan, ada caucus, NGO mereka yang pada waktu itu berjuang dalam Parlimen, di luar Parlimen, yang akhirnya kita melihat terapuhnya undang-undang tentang hamba abdi ini. Jadi saya nak relate balik dengan kerjaan rakyat Malaysia. Saya tak kata dengan bangga hari ini kerjaan kami Pakatan Rakyat, PAS, PKR. Penghapusan ISA dan kesediaan PM untuk review semula akta-akta dan ini adalah kejayaan rakyat Malaysia yang harus kita banggakan bersama. Sila. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat. Saya ingin minta penjelasan tadi Yang Berhormat kata pada 16 September Sarawak dan Sabah menyertai Malaysia. Saya ingin minta penjelasan
Sebab kalau kita lihat sejarah 16 September Sarawak dan Sabah hanya membentuk Malaysia bersama Semenanjung atau Tanah Melayu. Ingin minta komen. Terima kasih. Ya, saya mendengar itu sejak saya masuk Parlimen 2004. Ucapan yang sering kali diungkap oleh ahli Parlimen kita dari Sabah dan Sarawak supaya mengenang dengan jujur, seikhlasnya tentang tarikh 16 September itu. Jadi pandangan di sebelah sini pernah mengatakan, tak silap saya Ketua Bangkang mengatakan harus diambil suatu inisiatif untuk mengenang tentang 16 September ini dengan tidak hanya kita merayakan 31 Ogos yang bersejarah itu. Jadi saya rasa ini contribution kita bersama yang kita dapat pada hari ini, di mana saya merasakan bahawa sejarah itu sangat penting, di mana kalau tidak ada persetujuan satu referendum rakan-rakan Sabah dan Sarawak, ia tidak mungkin terbentuk negara yang bernama Malaysia yang ada pada hari ini. Jadi saya rasa itu kemenangan untuk semua. Dan satu lagi, dalam nafas yang sama Tan Sri Yang di-Pertua, saya merasakan kita harus menjadikan premis Parlimen ini sebagai satu premis yang subur untuk kita mencapai suatu pemikiran yang jauh ke hadapan. Kalau tak nak ucap terima kasih pun tak apalah, saya pun tak berkecil hati. Itu sumbangan apa pun, tapi sebagai PM hari ini, dia telah mengumumkan bahawa ASA itu akan dihapuskan dan kita dah bincang 2 akta yang telah di-repeal, yang telah ditarik, bukan ditarik balik, repeal ini dimansuhkan, yang merupakan satu kejayaan kepada kita semua. Dalam hal itu, sejarah memainkan satu perkara yang sangat penting. Dan dalam ayat yang saya baca tadi ialah mengambil falsafah dari surah tadi itu adalah dia mesti menghilangkan kelaparan rakyat dan juga dia menghilangkan rasa takut, keamanan yang menjadi falsafah ayat yang dibaca, yang PM baca di awal tadi. Jadi saya merasakan kalau ISA itu boleh dihapuskan. Akta-akta yang lain yang saya sebutkan tadi itu telah pun bersetuju untuk kita tarik dalam Dewan Yang Mulia ini. Jadi sekali lagi dalam nafas yang sama saya minta dengan rasa hormat saya sebagai rakyat, sebagai ahli Parlimen di sebelah sini, supaya Perdana Menteri juga boleh memikirkan bahawa kenapa dengan semangat yang sama terus kerajaan Kelantan itu dinafikan pembayaran royalti petroleum. Ini penting kerana itulah wang rakyat, itu hak negara, hak yang kita kongsi bersama. Saya nak sebut dalam ucapan Yang Berhormat Menteri Besar Terengganu baru-baru ini, dia telah mengisytiharkan bahawa kerajaan Terengganu telah dapat bagi setengah tahun royalti bagi 2011, dia dah dapat 936 juta ringgit Malaysia. Kelantan tak dapat apa-apa. Saya diberitahu dan mengikut kajian kita yang telah kita bawa perjuangan ini sampai kepada peringkat perbicaraan, bahawa kita telah mempunyai suatu telaga atau kawasan zon minyak yang terkini yang dijumpai di Medan Bumi dan Medan Suria. Yang ini tak ada, bukan masuk JDA, tidak lagi bertindih dengan Thailand. Kalau JDA, okey, itu kita bagi dengan Thailand dan royaltinya kita dapat bersama. Tapi yang paling baru adalah Medan Bumi dan Medan Suria. Dan juga kita tidak diberitahu dengan sejujurnya tentang kawasan kita yang overlap dengan Terengganu di sempadan, iaitu di Medan Lawit, di Medan Damar dan di Medan Bintang. Ini juga kita tak kira dengan jujur. Kemudian yang kita dapati di Medan Bumi dan Suria yang kita bertindih dengan Terengganu. Dan apa yang lebih memedihkan dan menyayat hati adalah bila kita minta mahkamah tinggi di KL baru-baru ini untuk apa yang dikatakan document discovery. Nak minta, Tan Sri, bukan minta duit lagi, nak minta didedahkan dokumen itu. Berapa banyak, berapa luas,
berapa sebenarnya kuantiti hasil petroleum itu, pun dinafikan hak kerajaan negeri Kelantan. Jadi saya rasa dengan semangat yang telah ditunjukkan, saya rasa saya sekali lagi berdiri di sini untuk saya meminta supaya diberikan hak ini kepada rakyat negeri Kelantan. Hak royalti ini. Dan kita boleh buat terlalu banyak program-program dan aktiviti untuk kita meningkatkan ekonomi rakyat dalam negeri Kelantan. Kalau tak ada dan mungkin tipis untuk mendapat FDI daripada mungkin usaha yang berhormat menteri yang berkenaan. Cuba bayangkan kalau pipe, kalau saluran gas itu didaratkan di Bacok, apa jadi pada Bacok sekarang, apa jadi pada Kelantan pada hari ini. Bagi kau kita dulu, lepas tu sekali dengan. Terima kasih Kubang Krian, Muhammad Tan Sri. Dalam satu soalan yang saya kemukakan kepada Perdana Menteri, sama ada kerajaan bercadang untuk membina suatu loji pendaratan gas, ya, daripada kawasan pembangunan bersama JDA ini di negeri Kelantan, maka jawapannya ialah kerajaan tidak bercadang untuk membangunkannya kerana kosnya yang tinggi. Tapi dalam masa yang sama, ya, program ini ataupun pendaratan ini boleh dibuat di suatu tempat lain di Songkla, negeri Thailand, yang mana lebih jauh jaraknya kalau dibandingkan di kawasan di negeri Kelantan, di Tumpat kata di Bacok misalnya. Jadi apa pandangan ini tentang layanan pada negeri Kelantan? Ya, Tan Sri, betul, itulah yang katakan manahum min khauf. Ya. Konsepnya janganlah ditakutkan, diberikan ugutan, ya, kepada negeri macam Kelantan ini. Jadi kalau boleh buat di Songkla, didaratkan di Songkla dengan kos yang lebih mahal, ya. Jadi kenapa tidak pipeline itu didaratkan di Pantai Bacok? Dan ini adalah untuk kepentingan rakyat negeri Kelantan. Dan kalau saya berkata begitu pun pada hari ini, daratkan di Bacok, daratkan di mana pun dalam daerah Kelantan. Kalau rakyat besok nak pilih siapa pun jadi kerajaan, itu kita serahkan kepada rakyat. Tapi wa amanahum min khauf, hilangkan rasa ugutan, jangan hilangkan rasa penindasan pada rakyat, itu yang harus kita hilangkan. Kalau benar PM baca ayat itu di ayat awal mukadimah belanjawan yang ada pada baru-baru ini. Sila pasal salah. Jangan lama. Terima kasih Tan Sri Yang Tua dan Yang Berhormat. Tadi saya nak minta penjelasan lah. Kau boleh nak berasa yakin dengan kenyataan Yang Berhormat dan mengatakan bahawa berikan apa yang patut diberikan kepada kerajaan negeri Kelantan untuk membela rakyat. Saya ada satu kes yang meragukan, iaitu Felcraft. Kita beri balik tanah 10,000 hektar, 10,000 ekar yang bernilai 300 juta ringgit yang diminta balik oleh kerajaan negeri kerana peserta belum diisi. Sebabkan kerajaan Kelantan tak bagi senarai nama kepada kita begitu lama. Dan kita akurlah pasal kerajaan Kelantan berhak atas tanah. Apabila saya tanda tangani surat janjian antara pengurusi FEKRA dengan Menteri Besar Kelantan, saya dengan rela hati menyerahkan balik tanah itu. Tapi sampai hari ini tanah itu tidak diberi kepada rakyat. Saya dah keluar 2-3 statement dalam surat khabar meminta Menteri Besar supaya menjawab ke mana pergi tanah itu dan ke mana pergi hasil itu. Tak terjawab. Jadi perbualan orang ramai yang mengatakan duit daripada hasil tanah itu masuk kocek siapa pun tak tahu. Tok Usah Musa ke? Atau siapa ke? Jadi ini satu bukti nyata yang menunjukkan bahawa apa yang Berhormat sebutkan tadi, payah kita nak percaya. Besok bagi ni, semua guna untuk politik. Bukan untuk rakyat. Nak jaga rakyat Kelantan, kerajaan pusat ada cara. Dah tubuh Universiti Kelantan pun. Dah buat itu, dah buat ini. Kita tahu macam mana nak bela rakyat Kelantan. Tak perlu kita nak beri kepada kerajaan PAS
yang selalu berdolak dalik. Tidak konsisten. Tadi yang Muhammad sebut konsisten. Itu pun saya nak tanya. Ada. Tapi panjang sangat yang Muhammad tak bagi saya tahu. Terima kasih banyak. Saya rasa kalau Yang Berhormat hendakkan laporan lengkap, saya boleh minta bagi pihak Kelantan beri laporan. Tapi Yang Berhormat tuduh tu, masuk kocik Esko, masuk kocik MB, itu tuduhan. Yang Berhormat berani ulang di luar, itu buruk sangka tu. Jadi saya rasa begini. Saya kata itu kata orang, bukan kata saya. Saya sebutkan saja. Mungkin tak betul. Itu mungkin tak betul. Tak betul juga lah. Saya nak cakap perbualan di luar. Rumus. Itu tuduhan tu. Tak satu rumus. Dan dalam laporan audit negara, saya nak baca yang terbaru, Ketua Audit Negara bagi suatu recommendation yang baik pada Kelantan. Tak ada rasuah, tak ada apa yang dikatakan berusaha yang baik, anak syarikat yang bagus. Jadi saya kalau ada Yang Berhormat, itu dah tentu direport oleh Ketua Audit Negara kepada dan kita tak tahu mana pergi tanah 10,000 ekar tu, yang bernilai 300 juta tu. Ke mana pergi? Ya, kalau Yang tak ada jawapan. Satu statement besar dalam surat khabar yang saya buat, kita katalah mencabar kepada Menteri Besar Kelantan, tak terjawab. Sampai hari ni pun. Kenapa jadi begitu? Saya bukan MB di sini. Saya boleh minta sebab sudah Yang Berhormat bercakap bagi pihak kerajaan Pakatan Rakyat itu, Yang Berhormat boleh ulang di luar. Bercakap membela kerajaan. Masih Yang Berhormat, duduk Yang Berhormat, duduk Yang Berhormat. Ini sebagai selingan lah. Tadi saya dikunjung hormat oleh timbalan Presiden Parlemen Germany yang masuk sebentar tadi. Apabila kami simbang-simbang, soalan pertama beliau ialah, dia kata, is we were approaching the corridor of his parliament, we saw that one member of parliament being interrupted by 2 or 3 members of parliament. What is this all about? We don't have it in our parliament. Terpaksa saya memberi penjelasan mengenai dengan soal Peraturan Masyuarat 37(1)B, yaitu penjelasan pencelahan dalam soal begini. Sebagai selingan pun begitu, ada kewarasannya apa yang ditimbulkan oleh timbalan Presiden Speaker Parlemen Jerman. Yang Berhormat, Peraturan Masyuarat 37(1)B ialah semata-mata untuk mencari penjelasan kepada hujah yang sedang dihujah oleh seorang Yang Berhormat kalau ada kesamaran, bukan memasukkan satu opinion daripada Yang Berhormat yang mencela. Selepas itu tanya pula, do you agree with me? Itu opinion, your own opinion, kasih masuk dalam uratnya hujah. Peraturan Masyuarat 37 tidak seperti begitu. Jadi kalau kita buat reformasi dalam segala-gala termasuk apa yang dibahas, bolehkah saya mohon kerjasama semua supaya kita reform juga mentaliti kita sewaktu berbahas. Yang Berhormat Kubang Krian, you ada setengah jam. Jadi kalau you fikir bahawa masa itu singkat, tak payahlah bagi laluan kepada pencelahan seperti begitu yang ada new opinion injected in your opinion, and after that you are being asked, do you agree with me, Kubang Krian? Bukan begitu Peraturan Masyuarat 37(1)B maksudnya. Sila teruskan. Saya beri 2-3 minit lagi Yang Berhormat, oleh kerana banyak interruption. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Terima kasihlah Pasal Salak dan Ketua Kuala Krai sebab yang mencelah tadi. Dalam nafas yang akhir ini, Tan Sri Bertua, PM juga memberikan one off kepada bekas-bekas Home Guard, polis dan tentera yang bekerja dalam era yang dikatakan sebelum merdeka. Saya rasa bukan untuk saya berbicara tentang hasutan dan seumpama ni, tapi tanggungjawab saya untuk bercakap hari ini tentang kita harus jujur untuk meminta kerajaan menulis kembali sejarah negara dengan jujur. Ada orang mengatakan sejarah itu boleh dipolitikkan. Saya betul, aksi-aksi ataupun apa juga perihal dan apa juga rekod yang kita baca dalam sejarah dunia ini, sejarah ditulis 70% mengenai orang-orang politik, pemimpin dunia, tokoh-tokoh dunia. Dan apa yang Churchill pernah
sebut bahawa memang sejarah ditulis oleh pihak yang menang. Yang kalah dikatakan menulis puisi. Itu kata Churchill lah. Tapi dalam perkembangan apa pun, saya rasa Tan Sri boleh bersetuju bahawa tak ada disiplin ilmu yang kekal, abadi, yang tak boleh diubah kecuali Al-Quran Al-Karim. Itu saja yang tak boleh diubah. Ilmu alam hari ini Tan Sri, geografi berubah. Kita bukan main hafal dulu. Monsun timur laut bertiup bulan November sampai Februari. Barat daya daripada bulan April sampai Julai. Sekarang ini cuaca datang dengan keadaan yang tidak menentu. Teori ekonomi, teori apa pun, satu disiplin yang berubah. Pelajar-pelajar semakin cerdik, universiti semakin berkembang. Tesis baru yang ditulis, banyak findings baru yang kita terokai. Sejarah begitu juga. Jadi janganlah mengatakan bahawa kita ini bersimpati dengan komunis dan seumpamanya, sehingga menggelar kita pro dengan komunis dan seumpamanya. Kerana seorang manusia yang nama Muhammad Sabu lah, kalau paling tidak pun hari ini, kerajaan fikir balik nak bagi apa kepada polis, home guard, bekas tentera yang bekerja dulu sebelum merdeka. Tak payah ucap terima kasih lah. Tetapi saya mahu ianya ditulis dengan jujur. Saja bertua, Nelson Mandela dibebaskan pada 11 Februari tahun 90 sebagai satu mercu kemanusiaan yang kita banggakan pada hari ini. Rejim apartheid tak akan menulis sejarah yang adil tentang Nelson Mandela. Tak mungkin adil. Saya masuk Darjah 1 tahun 68 Tan Sri. Masuk sekolah menengah tahun 73, 74 Darjah 1. Buku sejarah yang saya baca 10 tahun lewat kemerdekaan. Hafal nama Frank Swettenham. Hafal nama J.W.W. Birch. Hafal nama Sir Andrew Clark. 10 tahun lewat kemerdekaan. Apa jenis sejarah yang diajar pada murid-murid pada waktu itu? Kalau kita nak berbincang tentang sejarah ni, tak boleh diubah, tak boleh ditulis. Barulah kemudian dengan suara daripada pejuang-pejuang kemerdekaan, suara waris-waris yang memperjuangkan kemerdekaan, yang banyak kita kategori sebagai unsung, dengan izin unsung warriors, wira-wira yang tidak didendang ini, kita harus melihat. Dan saya memetik, dan saya mungkin akhir sekali tentang suatu dokumen yang ditulis, yang dokumen ini bertajuk Pengukir Nama Johor, yang mengisahkan tentang Mat Indra, yang dalam artikel itu yang ditulis oleh seorang ahli sejarah yang bernama Ismail Adnan. Kisah rumah pasung Bukit Kepong yang diserang pada 23 Februari tahun 50. Dalam dokumen itu Tan Sri, kalau saya baca dengan teliti, hanya mengatakan Mat Indra yang dikatakan, bahasa yang digunakan, yang dikatakan bersubahat dengan pihak komunis. Dikatakan. Dalam artikel yang begini ilmiah pun, ahli sejarah ini tidak lagi mengatakan memang dia confirm ataupun memang dia adalah seorang komunis. Dan ada tesis yang ditulis oleh pelajar Universiti Melaya. Ada 2 artikel yang saya nak petik pada hari ini, iaitu satu tentang Constable Yusuf Rono dalam kajian polis itu, yang mengatakan dia nampak Mat Indra menyelamatkan mata-mata itu. Dan satu lagi tesis yang ditulis adalah tentang bagaimana pihak penguasa Taiping beberapa bulan sebelum Mat Indra itu digantung. Ini tesis yang digantung dalam pelajar ini mendapatkan PhD-nya. Dia menulis bahawa pihak penguasa Taiping offer pengampunan kepada Mat Indra dengan syarat Mat Indra mengaku saja dia komunis. Mat Indra mengatakan, daripada mati bercerminkan bangkai, biar saya mati bergalang tanah. Daripada hidup bercerminkan bangkai, biar saya mati bergalang tanah. Maknanya dia, Tan Sri, dalam hanya beberapa bulan nak ke tali gantung, dia offer dengan satu pembebasan bersyarat, minta saja mengaku dia komunis. Mat Indra mengatakan, saya bukan komunis, saya rela mati digantung. Dan dia mati digantung. Apapun Tan Sri, saya berdiri di sini pada ini bukan untuk mengatakan betul atau tidak, tapi
untuk menulis kembali sejarah kemerdekaan negara ini harus diberikan suatu pengiktirafan oleh mana-mana pihak. Supaya kita tahu sebenarnya apa yang berlaku, kita berada dalam era yang banyak lagi dokumen-dokumen yang mungkin tidak didedahkan dan hanya berpihak kepada pihak-pihak yang tertentu saja. Jadi saya rasa dengan isu itu, saya rasakan sangat wajar untuk kita semua melihat akan suatu panel ataupun suatu apa pernyataan kuasa peringkat negara ditubuhkan untuk menulis kembali sejarah kemerdekaan negara kita supaya kita berlaku adil terhadap sejarah kita sendiri, yang bukan kita terhasut termakan dengan acuan penjajah yang menggelarkan kita kanan ataupun kita kiri. Siapa mereka untuk mereka mengatakan kita kanan ataupun kita kiri? Kitalah yang boleh menentukan sejarah kita sendiri. Sekian Tan Sri Ketua sebagai ucapan saya dalam belanjawan kali ini. Terima kasih. Penggerang.